رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق العلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah Fatihah yang kita baca mulai minggu lepas, dan kita telah pun baca sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim. Hari ini kita masuk Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari agama, atau disebut juga hari pembalasan. Iyyaka na'budu, padamu saja kami nak berabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan padamu saja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan, pimpinlah kami ke arah jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah kami beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, tak mahu jalan orang yang kami murka. Waladdallin, dan juga tak mahu jalan orang-orang yang sesat. Amin. Wahai Tuhan, tolong mustajabkan doa. Para hadirin sekalian, tersebut minggu lepas bahawa mula-mula sekalinya belum pada kita baca Quran, kita diminta berlindung, atau Melayu tu orang panggil jampi lah. Belum pada baca Quran, kita diminta jampi dulu. Dalam bahasa Melayu tu kita panggil jampi, dalam bahasa kita orang beragama ni kita panggil berdoa. Kita minta daripada Allah supaya lindung kita daripada syaitan. Ya, sifat syaitan tak ada masa pun dia ni baik, bahkan selama-lamanya dia ni ar-rajim, makhluk yang kena rejam. Makhluk, bahasa makhluk kena tagur, rantai baik kena tagur. Bahasa jenis benda kena tagur, supaya gajah rimam, apa benda semua mari dekat rumah kita ketagur, kerana benda ni benda jahat. Di antara benda yang paling jahat di muka dunia ni ialah syaitan. Syaitan satu daripada makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata, termasuk juga mereka, termasuk juga dosa pahala, termasuk juga syurga neraka. Benda ni semua ni benda ada, tapi kita nak tengok tak boleh. Artinya dalam hidup kita sehari-hari ni, kita jangan tengok benda yang nampak di mata saja, kena perhati juga benda yang tak nampak dilihat dengan mata. Bendanya ada, tapi nak tengok tak boleh. Kena kata ada juga, sekiranya ada nas dan dalil yang cukup. Kalau tak ada nas, tak ada dalil yang cukup, maka benda tu orang panggil khurafat, orang panggil benda karut. Macam benda-benda kalau karut-marut ni. Sehari dua ni timbul ilmu kulit berapa dia panggil, kulit duit, macam fashion. Jadi hak ini sesat belakang kulit duit. Tak kerja buat, tak berapa cakap nak kulit duit, mudah-mudahan boleh duit free. Ni semua ni karut belakang, khurafat belakang. Baiklah, dalam banyak-banyak kalau tak dapat dilihat, ialah Allah. Allah juga benda ada, pasti ada, kerana bekas tangan dia terlalu banyak. Iaitu kita panggil makhluk. Makhluk-makhluk ni benda kita panggil bekas tangan dia lah.
Sebab kita kata rumah ni berkaitan dengan Mamat ni apa jalan ni berkaitan dengan kontraktor tu. Jadi apa ni, rumah ni wujud kerana ada orang yang buat. Jalan ni ada kerana ada orang yang buat. Kuih, gula, nasi, apa ni ada kerana ada yang buat. Maka segala-gala benda yang ada ni asasilah yang buatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada. Kalau dia tak buat, coba rakyat siapa dia buat. Langit bumi daripada bukit sebesar bukit sampai kepada apa debu yang sekecil-kecil debu, semua sekali benda ada. Dan tak ada orang yang boleh mengaku bahawa yang buat ni untuk nenek saya ataupun yang buat ni kerajaan saya atau masyarakat saya. Tak ada. Mau tak mau terpaksa kita kena mengaku bahawa memang ada sungguh satu kuasa lain pada kuasa manusia. Dan kuasa ni lah kita orang Islam panggil Allah. Dia juga tak nampak tengok. Ini sebab tak nampak tengok. Adakah kita nak kata walaupun dia tak nampak tengok, bolehkah kita kata dia ni tak ada? Tak boleh. Jadi kita sebagai orang Islam diajar menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim dan juga sebut bismillahirrahmanirrahim. Baik syaitan, baik Allah, kedua-dua ni sama-sama tak nampak tengok belaka. Dan baik kita orang Islam, kita diajar bahawa selain daripada benda yang nampak tengok, ada juga benda yang tak nampak tengok. Yang kedua-duanya kita ada kesan ni pada manusia. Baik, so yang keduanya Quran ni apa nama ni, belum daripada kita baca Quran kita diminta a'udzubillah, hamba habis segala syaitan, supaya ajaran Quran ni boleh masuk molek dalam fikiran kita. Sebab itulah kata ulama, Quran ni Allah Taala sengaja waktu turun bulan puasa. Kita panggil bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan kita patah. Perut kita pun kita patah daripada masuk makanan yang tak betul dan tempat yang tak betul, masa yang tak betul, dan juga patah daripada apa nama ni, buat benda-benda maksiat. Sebanyak mana maksiat, kecek maksiat, nengok benda maksiat, dengar benda maksiat, mikir benda maksiat pun kita diminta puasa belaka. Jadi puasa-puasa ni bukan saja tak makan tak minum, tak makan tak minum dan tak buat benda-benda tak baik. Bila manusia perut dia pun apa dia panggil, dia ketepi sekejap keperluan perut, dan juga nafsu dia pun dia ketepi sikit keperluan nafsu, maka ketika tu ruang bagi ajaran Quran masuk dalam tubuh manusia, apa ni, sah mungkinnya masuk tubuh. Mana Quran ni dia tak boleh. Di dunia pun kita nak, ajaran Quran pun kita nak, dia tak jadi. Dia tak boleh, tak nak buat. Sebab itulah Allah Ta'ala waktu Quran ni dalam bulan Ramadan, supaya ketika mana manusia panggil membersihkan diri dia daripada benda yang tak baik, ketika tu dah ajaran Quran ni berpeluang, mempunyai peluang yang besar masuk dalam. Ini satu daripada benda-benda yang kita kena perhati juga. Sebab itu awal-awal lagi kita diminta pelindung dari Tuhan itu adalah pelindung aku daripada syaitan. Kerana syaitan ni lah yang mengganggu aku daripada terima ajaran Quran. Dan syaitan yang ikut Islamnya ada dua. Ada syaitan yang tak nampak tengok, kalau kita panggil hantu iblis, hantu jin iblis, dan ada yang nampak tengok, kalau kita panggil orang minal jinnati wan nas. Hujung Quran disebut qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Habis surah ni, habis Quran sebut. Surah ni sengaja dia letak belakang sekali supaya manusia pegang betul-betul ajaran Quran 30 juzuk. Sebanyak mana benda dalam Quran 30 juzuk ni pegang sungguh-sungguh, jangan ada sebarang was-was, jangan ada sebarang ragu. Dan perkara yang pertama meragukan manusia ialah pertama jin iblis, yang keduanya orang apa saja jenis jin iblis juga. Jadi dengan sebab tu, dengan jin iblis pun kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, iaitu yang pelindunglah aku daripada syaitan. Dengan orang pun kita pelindung juga, kita jauh diri juga. Itu Nabi sebut jangan bersaing dengan orang jahat. Kalau nak bersaing dengan orang jahat juga, bersaing dengan tujuan nak suruh dia jadi molek. Mu bersaing dengan jahat siapa sehingga pun jahat juga. Mu siapa segala pegang hak aku ajar kamu hak kemah-kemah molek lorah habis dicingkan dengan bersaing dengan orang jahat. Ini merugikan muslim manusia. Baik, kemudian disebut itu Ar-Rahmanir Rahim. Kita telah sebut dari itu panjang lebar Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua perkataan Arab yang dari sedikit kau asalnya serupa belaka. Ar-Rahman pun ambil daripada perkataan Rahamim, Rahman. Ar-Rahim juga ambil daripada perkataan Rahamim.
Seperti kita kata makan, makanan, pemakanan, ni perkataan serupa berlaku, ambil daripada apa makan berlaku, makan, pemakanan, makanan, pemakan, apa lagi yang dimakan pun ambil daripada perkataan makan. Kedua-duanya ambil daripada perkataan rahami yang bermakna kesian belah. Kalau kita panggil rahmat, jadi Tuhan mintalah rahmat daripadamu. Itu selalu sebut kita minta rahmat daripada Allah. Rahmat ni maknanya kalau kita terjemah Melayu lagi makna kesian belah. Benda apa yang aku perlu pada rahmatmu, tolong berilah, kesianlah aku. Mu tengok aku tak cukup apa ya Tuhan, berilah. Tak cukup ilmu kau, beri ilmu. Tak cukup iman kau, tambah iman. Tak cukup takwa kau, tambah takwa. Tak cukup apa-apa keluarga, rumah tangga tak selesa, tolong selesakan. Apa saja benda yang kamu nampak kekurangan yang berlaku pada aku, tolong sialah. Tolong sial itulah kita panggil tolong kira rahmat lah. Sebab itulah apa kita minta rahmat je, kita tidak sebut senara. Nak sebut senara pun tak apa, ya Allah sial aku, anak aku bela, sial aku untuk laki aku wasa tak cawa kat aku, sial aku bini aku tak cawa kat aku, sebutlah sial kat aku kerana jiran-jiran aku selalu buat kainak pada aku. Apa saja yang benda yang kita berasa kurang, kita boleh sebut senara satu persatu ataupun sebut secara umum. Dan sebut secara umum tu lebih baik. Terseluruhlah Allah Ta'ala sambil-sambil kita kita tajalli ataupun kita ingat dalam hati kita benda-benda tertentu. Baiklah, hari ini masuk Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dari segi pembacaan kita ya, orang panggil dari segi qiraat kita boleh baca Maliki Yaumiddin dan kita boleh baca Maliki Yaumiddin. Makna ma panjang pun boleh, mak pendek pun boleh. Cuma dengan sebab kita sebelah sini kita pakat baca panjang yang berlaku Maliki Yaumiddin. Kalau nak baca Malik pendek tu boleh, tapi nak tengoklah kanan kiri tak ada wakafun, tak ada wakafun, tak ada baca memang orang wakafun tak dapat fasah. Kita jaga daripada fitnah, mana kacau belau ni seboleh-boleh kita kena mengelak diri. Tapi kalau benda hak mesti kita sebut, kena sebut walaupun balas pun dalam hati kita balas barang sebenarnya tak apa. Malik Yaumiddin, kita baca panjang makna Malik, makna Tuhan yang memiliki hari agama. Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari agama. Ad-din maknanya agama. Ad-din juga makna pembalasan. Ad-din juga makna kiamat. Dalam bahasa Arab, serupa juga dalam bahasa-bahasa seluruh dunia ni, ada perkataan tertentu yang mempunyai 2, 3, 4, 5, 6 makna-makna tertentu. Ad-din maknanya agama pun dia. Ad-din makna pembalasan pun dia. Ad-din makna kiamat boleh berlaku. Baik, kalau kita baca Malik makna Tuhan yang memiliki. Bila kita memiliki sesuatu, maka arti kita berkuasa penuh. Al-milku ramzus saitarah. Kata orang Arab, al-milku ramzus saitarah. Milik itu tanda penguasaan. Bila kita kata Malik Yaumiddin, apa Tuhan yang memiliki hari akhirat. Arti hari akhirat ni hari dia seorang. Dia beri kuasa yang daripada dia seorang. Tak ada sikit abuk kuasa pada orang lain. La ni tidak akhirat ni orang panggil dunia. La ni dunia. Dunia ni kuasa Tuhan beri berlaku pada hamba, pada adik kakak, pada siapa saja kuasa dunia ni Tuhan bagi sikit seorang kuasa. Kuasa kita, kuasa kecek, kuasa berjalan, kuasa menjamu, kuasa menelak, kuasa bangun, kuasa duduk, ada belakang Tuhan beri belakang. Orang lain gitu juga, dia beri kuasa kecek, kuasa milik harta, kuasa itu, banyak bermacam-macam jenis kuasa Tuhan beri belakang pada orang ni. Pada nanti tengok kuasa aku beri itu pada aku, tak dia jaga sebagaimana aku nak, ataupun dijaga serupa dengan hak dia nak. Kalau kuasa yang ada pada kita ni kita guna serupa dengan hak Tuhan nak, maka akhirat kelak dia beri pada kita syurga. Kalau kuasa hak Tuhan beri pada kita, kuasa apa saja pun dia beri pada kita, apa kita guna mengikut hak kita nak, akhirat kelak dia beri neraka pada kita. Kerana kita sudah menduakan Tuhan. Allah pun kita kata Tuhan, kita pun kita belajar sebab Tuhan juga. Itu kalau kita kata Malik Yaumiddin. Kalau kita baca Malik maknanya raja. Malik Yaumiddin maknanya raja hari akhirat. Sebagaimana raja itu berkuasa, maka Tuhan nak raya akhirat kalau aku raja. Banyak mana raja, banyak mana presiden, banyak mana queen-queen tamu ke dunia ni, hanya sebagai satu simbolik saja. Hak sebenar rajanya aku.
Dan hok nampak terang aku benar-benar raja ialah akhirat pula. Dunia lah ni aku tidak tunjuk sangat aku ni raja. Kadang-kadang aku latih dia tu jadi raja, latih dia jadi raja, dia tu jadi presiden, jadi berapa. Untuk tak adalah untuk liabat luakum, untuk nak coba kamu. Mana kau tidak jaga kuasa aku beri pada kamu. Kalau buat kuasa aku beri kamu ni membuat menggunakan untuk melaksanakan kerja-kerja aku, kamu padah. Tapi kalau aku beri kuasa kau jadi raja, kau jadi ketua, kau jadi presiden, kau mengguna sebagaimana sekadar hati ni, kamu tak padah. Tu dia. Baik. Ad-din, hari agama. Maksud hari agama ni ialah akhirat maksud. Kenapa hari akhirat orang panggil hari agama? Jawabnya kerana akhirat kelak tak ada benda yang guna untuk kita daripada agama. Agama tu peraturan hidup. Dan peraturan hidup tu lah ni dah. Dalam masa kita hidup lah ni kena ada peraturan. Kerana tiap-tiap manusia di muka dunia ni Tuhan buat perangai masing-masing tak serupa berlaku dengan orang lain. Perangai hamba tak serupa dengan demo tak serupa dengan apa. Nak cari dua orang yang atas dunia ni hak serupa perangai tak jumpa. Tiap-tiap orang ada perangai berlaku. Kullun ya'malu ala syakilati. Muhammad tolong rakyat kat orang. Tiap-tiap manusia bergerak mengikut apa kita panggil syakilah. Syakilah maknanya kita panggil kerangka ataupun apa ni acuan yang dibuat. Sebab acuan wahulu kita ada acuan bola, ada acuan bunga, ada acuan pak segi, ada acuan itu, ada acuan begitu juga. Tiap-tiap orang ni ada acuan masing-masing. Tuhan tidak buat dua orang yang serupa acuan tu kata perangai tikah laku berapa, tak ada. Tiap-tiap orang mesti belajar. Jadi bila belajar kamu belajar aku demo belajar kawan, maka peluang balas memang terbuka. Bila dua tak serupa, memang balas kan, tak lari tak. Anak sama anak tak serupa. Anak kita ada malah, ada rajin, ada pongoh, ada baik, ada bahasa nakal, ada bahasa juru. Tiap-tiap orang ada acuan masing-masing. Dengan sebab acuan masing-masing ni ada belaka, maka peluang balas juga terbuka sangatlah. Hak tak balas ni jadi serupa belaka. Bahawa kita kata penipai hukum serupa belaka. Jadi ketika tu maknanya hak demo, hak kawan tak dicek. Sebab tu dah orang buku nombor, orang buku tanda. Kereta proto, kereta masjid, orang buku nombor sekian-sekian. Ni hak ni kereta kawan. Kenapa? Nombor ni nombor kawan. Hak ni di padamu tanda lagu ni. Habis juga manusia dengan sebab dia tak serupa, maka peluang balas tu berlaku. Supaya manusia tidak balas, kena ada peraturan hidup. Peraturan hidup ni hak Tuhan buat sendiri pun ada, hak manusia pandai-pandai buat pun ada. Manusia berasa diri aku jadi ketua, aku jadi ketua negara, aku jadi presiden negara, aku jadi Perdana Menteri, aku jadi menteri besar, aku jadi Tok Kemudu, aku jadi DO, aku jadi OCPD. Maka aku berhak buat peraturan. Peraturan yang kita buat lah ni kena selaras dengan peraturan hak besar. Kenapa? Kerana kita ni hanya makhluk, dan apa saja benda yang kita buat lah ni kalau tidak agama, kalau tidak orang panggil agama, tidak serupa agama, akhirat lah tak pakar belaka. Kerana akhirat ni yaumuddin, hari agama. Hari agama makna hari yang tak pakar belaka, kecuali agama sekali pun tak pakar. Sembahyang cara agama, apa lagi mereka cara agama, nikah cara agama, bercerai pun cara agama, baik cara agama, perang pun cara agama. Apa saja benda yang kita buat asal kesalahan agama, barulah guna dia. Dan kalau kita buat tidak serupa dengan agama, api tinggi sangat, guna sakat dunia. Tu pun tak rusak. Tapi di akhirat pula tak pakai sikit abu. Kenapa? Kerana akhirat ni ialah yaumiddin. Kita diulang sendiri, Malik yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari agama. Arti hari agama, arti hari yang tak ada guna langsung segala gerak kerja manusia di muka dunia kalau tidak salah nak agama. Sebab itulah kita nak membangun bersama Islam dalam macam-macam logan yang kita buat supaya manusia semua ingat pada Islam, ingat pada agama, ingat pada agama, barulah orang panggil perbalahan tidak berlaku. Kerana ada titik pertemuan di antara dia ni dengan dia tu. Titik pertemuan yang membolehkan manusia tidak balas ni tak ada lain daripada ad-din, daripada agama. Sebab itulah ni kita sebut ad-din. Kita sebut agama ni kadang-kadang nak kita lah ni dalam lama sangat nyajar dia orang putih, nyajar dia penjaga beratus tahun, kita duduk di bawah kepala dia, di bawah kereta dia. Maka kalau sebut agama, orang teringat lalu agama serupa dengan orang putih aja.
Orang putih ajar ialah malillahi lillah ma liqasal qaisar. Benda hak dia Tuhan, suruh Tuhan. Hak dia raja, suruh raja. Hak panggil agama lain, politik lain. Lama doa nyajar di orang putih dalam lagu ni agama lain, politik lain beratus-ratus tahun melekat benda sampai ke London. Jadi kita sedang berusaha betul-betul untuk memperbetul semula pemikir perkataan agama ni, maka kita tidak sebut sangat agama, kita sebut ad-din. Kerana ad-din maknanya apa orang panggil way of life. Kalau agama tu apa religion. Sebut religion bahasa Inggeris juga tengok dari agama lain, politik lain. Sedangkan Islamnya dia mesti sebatikan, dia ada supaya mesti sebatikan agama dengan politik, agama dengan hidup. Maka kita lebih banyak menggunakan perkataan ad-din daripada perkataan agama dibimbang. Takut apa ni orangnya apa ni teringat balik benda orang putih dia ajar agama. Dan perkataan dalam perlembagaan Malaysia bahawa agama resmi Malaysia ni agama Islam tu, agama itulah agama hak mana religion, bukan agama hak mana ad-din tidak. Sebab tu jadi balas tu. Dah hak balas lagu ni puas hati balas. Kerana bagian Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari agama. Ataupun Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Boleh juga kama tadi nutudan dalam bahasa Arab. Kama tadi tidak ad-din maknanya pembalasan. Mana akhirat pula kerja Tuhan, kerja kita atas dunia atas di pada masyarakat so iaitu terima pembalasan. Sembahyang tak ada dah akhirat pula, puasa tak ada dah akhirat pula, mengatik pun tak ada. Tak ada berapa semua orang panggil amal ibadat tak ada. Yang adanya ialah pembalasan. Akhirat nak bangun kubur tak ada dah. Mayat baik kalau nak cari nak langit kurang pun nak bayar sahur tak ada. Nak mari bar belah mana, tok guru belah mana pun tak ada dah menanti akhirat. Yang adanya ialah pembalasan. Itu dia dulu. Jadi Malik Yaumiddin, Tuhan yang memperkuasa penuh hari pembalasan. Ni dalam pengajian agama dia panggil akidah. Selain daripada Allah ni Rabbil Alamin, lain daripada Allah ni Ar-Rahmanir Rahim, Allah juga kewajipan kita kena etikad bahawa Allah yang memiliki hari akhirat. Artinya hari ni ada dua. Hari dunia, lah ni selagi hari akhirat. Tiap-tiap seorang manusia mesti yakin bahawa lain pada dunia ni ada selagi akhirat. Kita setuju tak setuju bukan kerja kita. Sebagaimana tari naik, tari jatuh, ini bukan kerja manusia. Manusia setuju tari naik pun dia naik, tak setuju tari naik pun dia naik juga. Tari jatuh, kita setuju tari jatuh juga. Tak setuju pun dia jatuh juga. Ini banyak, selalu banyak atas dunia ni benda-benda yang luar daripada kemampuan kita. Dan kalau kita kaji-kajinya apa panggil 99% daripada urusan dunia ni luar daripada kemampuan kita. So 1% yang Tuhan beri pada kita ikhtiar sikit. Nak cuba tengok. Kalau start setara 100 pun kita agak dah. Apa kata kalau nyembui pada kita 99, nyembui pada kita makin lagi teruk hidup kita manusia. Jadi kesimpulannya nak ayat, hidup kita manusia di muka dunia selain pada kita mesti iktikad bahawa Allah ni ada, dia yang berkuasa. Allah juga akan mencetuskan hari akhirat. Hari akhirat kerja dia pembalasan. Sebanyak mana orang buat baik atas dunia dia ni, walau tak ada siapa dia kenal budi kita pun, jangan peras. Kita buat baik pada orang, kita mengajar orang, kita sedekah orang, kita tolong orang, kita buat segala. Tiba-tiba tak ada orang balas. Tak ada orang senyum kepada kita, tak ada orang terima kasih kau. Tak usah peras, tak usah rusing. Kenapa? Kerana kita yakin sekata-kata ada hari balasan. Kalau orang tak kenal budi aku, tak apa. Akhirat pula aku akan terima balasan baik. Ataupun satu orang buat jahat, buat macam-macam jahat, curi lah, menyamu lah, zina lah, buat loling lah, berapa semua sekali, baik orang kampung, baik pekat pegawai kerajaan, baik pekat politik. Tiba-tiba daripada awal hidup dia sampai ke akhir, tak ada siapa dia tindak atas dia. Dia ada orang gagah, orang kaya, orang pakat tinggi, pun kita tak usah peras, kita tak usah turut dia. Walaupun dia tak kena balas siapa sekalipun, kita yakin dia tu ataupun aku, walaupun tak kena balasan, tak ada orang takak dia duduk, orang sama dia duduk, dia duduk kerana dia nak besar, tapi satu masa keluar, aku yakin satu kata dia akan kena balasan neraka di akhirat, dia akan kena bakar hidup, dia akan kena itu kena ini. Inilah semangat inilah yang menyebabkan manusia di muka dunia ni boleh mempertahankan kebaikan dan boleh melawan kejahatan. Walaupun orang yang mempertahankan kebaikan ni tak ada orang kenal budi dia, tak apa. Kenapa? Kita yakin bahawa Yaumiddin ada depan kita. Atau orang jahat lah mana sekalipun, dia jangan dia sedap hati. Dengan sebab dia besar, dengan sebab dia orang berpakat dan dia tak pernah samai, tak pernah berapa mahkamah pun, apa dia tak siapa dia bagi mahkamah, jangan dia sedap hati. Kenapa? Depan dia ada Yaumiddin, hari pembalasan.
Inilah semangat yang menyebabkan manusia ni boleh mempertahankan kebajikan walaupun orang pakat marah, dan boleh melawan kejahatan walaupun orang pakat tersokong dia. Jadi kira-kiranya banyakkan kita kampungnya kita ajar pada anak-anak kita bahawa rukun iman dia ada net. Pertama itu ini, yang kedua, yang ketiganya hari akhirat. Hari akhirat dan akhirat saja. Kita tidak syarah panjang lebar. Sedangkan falsafah wujudnya akhirat ni kalau kita ajarnya baiknya boleh mengekang, boleh mengkontrol diri kita sendiri daripada buat benda jahat. Kenapa? Kalau aku buat benda jahat walaupun tak ada siapa dia peduli, walaupun tak ada siapa dia takut aku, tapi depan aku terpaksa berdepan dengan di pembalasan. Dan pembalasan Tuhan di akhirat kelak adalah pembalasan yang luar daripada kemampuan manusia. Apa nama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man Allah biqalbin salim. Akhirat kelak hari terbanyak tak ada guna. Penyokong ramai pun tak ada guna. Tadi dia kalau hari terbanyak kita boleh terlepas orang rasuah, orang buat macam-macam perkara siapa orang jahat belah mana pun terlepas. Kenapa? Dia ada pangkat, dia ada harta. Akhirat pula kalau ada piti banyak nak beri siapa dia? Nak beri ke Tuhan. Tuhan kata kami piti dekat aku nak beli ke? Nak beli beras. Aku bukan masa jadi makan nasi. Nak beli kereta. Aku kan masa naik kereta aku. Jadi segala benda yang kita guna di muka dunia untuk rasuah orang, semua tak pakai berlaku di akhirat pula. Sebab tu Allah Ta'ala ni gini, zat yang tidak berkehendak pada makan minum. Supaya manusia reti awal-awal lagi, kalau Tuhan tak berkehendak pada makan minum, maka aku nak rasuah dia tak boleh. Dia nak buat apa dia? Kita atas dunia ni nak makan, nak minum, nak gurung, nak berapa, nak pergi makan kan sangat duit. Sebab tu kalau nak rasuah aku buat gini duit 400 juta apa semua sekali. Itu padan dengan muka manusia. Allah Ta'ala luar atas mengatasi segala-gala keperluan, maka menyebabkan putus awal-awal lagi putus hangin kita manusia nak rasuah pada Allah Ta'ala, nak rasuah juga pada malaikat-malaikat dia. Malik Yawmiddin. Sama ada kita baca Malik Yawmiddin panjang atau kita baca Malik Yawmiddin, makna raja di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu saja kami nak berabdi, wa iyyaka nasta'in, dan padamu saja kami minta tolong. Nak minta tolong. Dari segi sastra Arab, ini munahum orang panggil iyyaka na'budu. Maf'ul bagi fi'il na'budu. Yang bersebut seperti ilmu nahum. Kalau ada kakak tak berapa faham tu, tak apalah. Tak faham, tak apalah, biar ada benda-benda yang kita faham, ada benda yang tak faham. Kalau ni masuk ke senaga yang tak faham. Tapi nak rakyat pada anak-anak kita, mereka muda yang belajar bahasa Arab, sepatutnya kalau kita bercakap biasa, kita baca, kita sebut na'buduka. Ka tu kena duduk tepat pada na'budu. Bawa orang panggil maf'ul tu kena duduk tepat dia. Tapi hak ni dia bawa maf'ul tu depan lagi. Iyyaka na'budu. Sebab tu terjemuhnya padamu saja. Kalau kata dia bila kita bawa maf'ul tu tak depan pada fi'il, maka memberi makna hasar. At-taqdim yufidul hasr. Kita susun bahasa letak maf'ul depan sekali tu memberi makna hasar, makna tentu. Makna padamu saja dia Tuhan aku tentukan untuk berabdi. Ini Tuhan ajar pada kita, dan kita membaca dalam sembahyang. Tuhan, aku mengakulah, aku nak jadi hamba padamu seorang. Coba ada kakak perhati semasa kita baca Fatihah dalam sembahyang. Dalam sembahyang nak boleh ke sembahyang, kita ambil sembahyang dulu. Coba ambil sembahyang, niat akad hadas. Niat apa ni, buah hadas. Akad hadas, mana buah dah, sudah tegak. Hadas diri maknanya gangguan fikiran lah. Gangguan dalam hidup. Gangguan fikiran, gangguan benda-benda yang boleh mengotorkan kita, dosa ke, nafsu ke, syaitan ke, benda lagu ni disebut secara mudahnya hadas. Hadas makna benda yang baru selalu mari. Apa namanya? Benda-benda begini ni kita buang dia melalui air sembahyang. Kita basuh muka dia, ya Allah itu aku nak buang dah benda-benda yang ganggu. Kalau benda yang boleh buang, aku nak buang lah. Maka nak mari juga tak ambil sembahyang pula. Jadi bila kita masuk sembahyang itu, kain kita bersih daripada najis, fikiran kita bersih daripada hadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Arti kita masuk sembahyang itu betul-betul kita duduk tapa sekejap. Kalau sembahyang 10 minit ni kita bertapa. Kita tepikan segala gangguan dunia. Dan kita tepikan segala gangguan syaitan, kita masuk bola depan Tuhan. Di antara kita hanya dengan Tuhan.
Bunyi telefon pun kita tak peduli. Anak memanggil pun kita tak peduli. Orang bersanatan pun kita tak peduli. Kenapa? Kawan lah ni duduk tengah sembahyang. Kita duduk tengah bertapa. Demo tak usah ganggu kawan. Kawan tak ganggu demo. Demo tak usah kacau kawan. Kawan pun tak kacau demo. Ketika tu kawan dengan Tuhan kawan. Ini tiap-tiap orang sembahyang kena bersalah betul. Dalam masa kita dengan Tuhan je, kita rayak dia, iyyaka na'budu. Tuhan, aku mengaku bahawa aku jadi hamba-Mu. Hamba syaitan tak, hamba nafsu tak, hamba orang tak. Aku jadi hamba-Mu ya Tuhan. Cuba kita lepas pada risalah, kita perhati semua tiga kita baca ni, kita laksana. Kalau kita bercakap tak betul depan sahih, dengan sahih kita bercakap bohong. Kalau dia nak tapa apa puas hati. Kenapa? Kerana kita cakap bohong. Apa kata bila cakap bohong dengan Tuhan? Itu kalau orang tapa gebah kita, luka kita repot hospital, repot polis nah. Biasa kalau dia tapa, pada tapa tu dia mati lagi, tapa kita bangun boleh. Tapa dia balik boleh. Tapi kita dengan Tuhan lagi, dia Tuhan tapa kita sekali. Tak maka adah lah kita panggil. Kita faham boleh. Bila kita semaya, arti yunaji rabbah. Innamal musalli yunaji rabbah. Orang semaya ni orang yang berbicara dengan Tuhan. Orang yang sedang berbuat bisikan dengan Tuhan. Biar kita faham bahawa cakap pas semaya, cakap pada semaya ni bukan cakap apa kita rekod sendiri. Tidak hak tubuh kita ajar, tidak hak ibu bapa kita rekod, bukan tidak hak Nabi Muhammad pun, tidak. Bahkan benda ni mari daripada langit untuk manusia sebut pada aku. Hei manusia mengkena mengaku pada akunya dalam banyak-banyak perkara, ialah iyyaka na'budu. Padamu saja itu yang aku jadi hamba. Aku tak mau jadi hamba bagi benda. Soalnya betul ke tidak lepas pada kesemayaan. Kita pergi kedai jual beli, maka kita jual beli serupa dengan Tuhan nak bergasal pada kita ni hamba. Kita pergi ke pejabat sebagai seorang pegawai. Betul ke kita duduk pejabat tu kita buat sebagaimana kita kata iyyaka na'budu? Harta kerajaan kita tidak salah guna. Apa namanya rasuah pun kita tak, poten-poten pejabat pun tak. Betul ke begitu sebagaimana kata iyyaka na'budu ataupun tak betul? Kalau betul, alhamdulillah. Iyyaka na'budu ni pakai kerja dalam masa hidup kita. Nah, kalau tak betul, begitu sekali sudah dah. Kita bertaubat kepada Allah, kita menangis kepada Allah, kita minta doa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala ubah fikiran kita daripada cakap tak serupa dengan fikir kita pandang. Itu dia iyyaka na'budu. 17 kali sehari para hadirin semua. Dalam 17 rakaat hari semalam 17 kali sehari kita ulang iyyaka na'budu ni. Itu tak masuk sunat lagi. Kalau masuk sunat lagi banyak lagi. Berapa puluh kali sehari iyyaka na'budu. Begitu juga wa iyyaka nasta'in. Padamu saja itu aku nak jadi hamba. Saya sama-sama pun saya nak sebutkan lagi bahawa na'budu ni saya tak mahu terjemah perkataan menyembah. Iyyaka na'budu, padamu saja kami nak sembah. Tu saya tak berapa suka guna perkataan sembah. Kerana sembah dalam bahasa Melayu ni nampak-nampaklah kepada kita sedang menyembah. Sembah apa dia? Sembah orang sembah tokong ada cara dia. Orang sembah raja ada cara dia. Yang menipung itu sembah nipung ada cara dia. Cara lagu mana? Duduk bangun akak tangan momak-momak mundur. Kalau kita sebut makna kami nak sembahmu, teringat pada semaya saja. Iyyaka na'budu, padamu aku nak sembah. Maknanya aku nak semaya kamu itu. Tak termasuk masalah puasa, tak termasuk masalah nikah kahwin, tak termasuk masalah tadbir negeri, tak termasuk masalah tadbir rumah tangga, tak masuklah. Muka ni tidak pasal duduk bangun kat tangan dia. Benarnya kena masuk belakang. Bila Allah Ta'ala katamu jadi hamba-Mu, hei ya abdi, hei hamba aku. Waktu dia kata hei hamba aku, kita ni jadi hamba Tuhan, bukan hamba tika sembahyang jadi. Hamba aku lah. Orang suami isteri menjadi hamba Tuhan. Suami menjaga betul-betul isteri dia sebagaimana hak Tuhan. Walaupun tak kena dengan kita sekalipun, tak kena kehendak kita pun, sekejap, telan sekejap, kita tunggu kehendak Tuhan. Kita dapat duit terima gaji misalnya, dapat duit $2 maksudnya. Kita belanja secara joli mana-mana. Ini orang panggil kita lupa pada anak ini. Kita lupa pada orang yang hutang pada kita. Berapa banyak orang Melayu ni hutang juta-juta tak bayar. Bankrupt. Dia rela ditulis bankruptcy. Tak apa. Kenapa? Kerana nak puja nafsu. Waktu kita puja nafsu, arti kita sudah tidak melakukan iyyaka na'budu. Sepatutnya yang pujanya ialah Allah. Nafsu jangan puja, syaitan jangan puja. Yang kena puja ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana iyyaka na'budu. Orang yang hutang Allah mana sekalipun,
Dia buta, dia kena bayar mengikut peraturan tertentu. Baru orang panggil dia ni tidak puja nafsu, bukan puja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kepada orang yang buta fikir orang, buta fikir bank, pakai tak bayar, dan akhir sekali bank kita kita panggil aku hapus kilo. Bank apa sebab lah kena kopi. Kena kopi kata kau bakar dan buat demo. Serang kepala demo, buta tak bayar, kena kopi tak bayar, beli daging tak bayar, beli sayur tak bayar, beli buah tak bayar, kau bakar. Jadi bila bakar, kita pun sedar hati. Para ada semua bakar tu bakar buk ya. Akhirat kelak dia berkata balik. Akhirat kelak sebanyak mana tuan fikir akan berkata betih depan Allah Ta'ala. Kita buta duit bank, dan duit bank di apa, duit bank, duit pelanggan berpuluh-puluh ribu. Bukan sebanyak mana tuan punya duit hasil pandai bank sampai kau pick up bank bankruptcy ni, semua dia akan mari berkata-kata depan betih kita, sama ada kita ni kontraktor ke, sama ada kita ni yang berhormat ke, yang amat berhormat ke, yang VVIP ke, kata nak berapa sekalipun, semua tak pakai tiga berapa kata satu, ada engkau tu say sekalipun. Tiap-tiap manusia akan dibalas di akhirat dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Quran. Dengan sebab itulah iyyaka na'budu ni kita perhati molek serupa juga bacaan-bacaan yang lain. Barulah kita ni orang panggil sembahyang kita ni boleh memperbetulkan perangai hidup kita. Sebab itu Tuhan kata sembahyang ni inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni boleh menyekat manusia, boleh mencegah manusia daripada buat benda keji dan benda buruk. Sembahyang sebagaimana hak Tuhan ajar, tidak sembahyang sebagaimana hak tradisi orang Melayu tu. Iyyaka na'budu, padamu sajalah wahai Tuhan kami nak jadi hamba. Tak usah kata menyembah lah, kami nak jadi hamba. Wa iyyaka nasta'in, dan padamu sajalah kami nak minta tolong. Minta tolong dengan Tuhan. Kita minta tolong dengan orang kerana Tuhan juga benar. Dia duduk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tuhan kata hendaklah kamu tolong-nolong untuk buat kebajikan dan benda takwa. Jadi asal sebenar tempat kita jumpa, tempat kita tuju Allah. Sebab tu sebarang masalah yang menimpa kita, jangan gaduh pergi jumpa dengan orang lain. Kita minta dengan Tuhan dulu. Ya Allah, aku turun bala. Allahumma aghnini bihalalika an haramika waghfirli min fadlika an siwa. Terlalu banyak doa-doa hak Nabi tinggal bagi membolehkan jadi pesaka bagi umat-umat itu. Misalnya Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Tuhan, tolong jadikan aku ni kaya. Tapi kaya pun kaya duit halal, tak mahu duit haram. Waghfirli min fadlika an siwa. Dan tolonglah aku supaya aku ni berasa cukup dengan kurniamu, tak payah aku bergantung orang lain. Ni telah doa terlalu banyak. Dan Nabi ni sama banyak doa ni kerja dengan doa sama naik. Dia kata kerja saja tak doa bagaimana orang yang tidak Islam, ataupun doa saja kerja buat dia pakai surah Tuhan, apa Tuhan kali dia ada, tidak begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan, aku mengakulah aku nak jadi hamba-Mu, daripadamu sajalah aku nak minta tolong. Jadi perkara yang pertama kita minta, orang yang pertama kita jumpa ialah Allah. Sebab itulah semalam buta pun kita diminta bangun, tatajafa junubuhum 'anil madaja yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah sajdah yang biasa kita baca semai subuh pagi tadi, subuh pagi Jumaat biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia guna surah, dia baca sejadah ni dekat yang pertama sembahyang subuh, dekat ayat kedua dia baca tabarakalladzi atafa hal ta'ala al-insan. Dalam surah sejadah tu dia sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji. Satu daripada sifat hamba aku ialah bila dia tidur tengah malam pun dia sanggup mengenggan. Tatajafa junubuhum, dia dapat tidur. Tujuan apa mengenggan? Enggan maknanya bikah bangun walau belah mana mengatuk, walau belah mana susah pun juga bikah bangun yad'un rabbahu. Tujuan nak berdoa kepada Allah. Sebab tu bila kita bangun tengah malam, kau yang paling molek sekali bangun, kita ambil sembahyang. Patut mandi junub, tak ada junub sahadaf sah, dah kita ambil sembahyang. So dia ambil sembahyang, lepas tu berdoa. Sama ada berdoa saja, kalau tak tekad nak sembahyang, kita duduk congok tatikan, ada kebelak balik doa. Kalau tahu bahasa Arab, kita guna bahasa Arab. Kalau tak guna bahasa Arab, guna bahasa Melayu. Orang Melayu kecek Melayu, orang Cina kecek Cina, orang India kecek Cina, orang putih kecek doa macam orang putih dia. Tujuan apa doa? Kau ataupun melalui dengar bacaan lima juga. Dengar suara tu ni apa anak aku balik tu, enjin tu yang mutu anak aku. Jadi maklumat